Bab 8. Membina Kemakmuran Negara Sejarah Tingkatan 5 KSSM. Lapan perpuluhan satu. Pembentukan Dasar Ekonomi Baru DEB. Dasar Ekonomi Baru DEB. Apa yang patut kita tahu? Dasar Ekonomi Baru dilaksanakan dalam tempoh 20 tahun bermula pada tahun 1970 hingga tahun 1990 sebagai Rancangan Pembangunan Ekonomi dan Perpaduan Negara. DEB dilancarkan melalui rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama RRJ P1 yang merangkumi 4 Rancangan Pembangunan 5 Tahun Malaysia. Dasar ini bertujuan memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud antara kaum, antara wilayah dan antara kawasan dalam wilayah yang sama. Latar belakang pembentukan. Majlis Perundingan Negara atau MAPEN ditubuhkan pada bulan Januari 1970. MAPEN dianggotai oleh pelbagai lapisan masyarakat. MAPEN ditubuhkan untuk mengadakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional untuk memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat. Hasilnya, terbentuk satu dasar ekonomi negara yang dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru. Beberapa pakar ekonomi dari dalam dan luar negara diamanahkan untuk merancang dan merangka dasar berkenaan. Antara pakar yang terlibat termasuklah Dr. Rais Saniman dari Malaysia, Dr. Jus Palen dari Norway dan Dr. Jack R. Parkinson dari Britain. Tun Abdul Razak Hussein, Perdana Menteri Malaysia kedua, memberikan penerangan berkaitan dengan Dasar Ekonomi Baru. Matlamat Dasar Ekonomi Baru DEB. Matlamat DEB adalah untuk mencapai perpaduan dan kesejahteraan kaum dengan menggunakan strategi bersifat serampang dua mata. Strategi Dasar Ekonomi Baru DEB. Yang pertama, akan membasmi kemiskinan dengan menambahkan pendapatan dan memperbanyak peluang pekerjaan kepada rakyat tanpa mengira kaum. Yang kedua, menyusun semula masyarakat untuk mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Isu sosioekonomi. Terdapat 4 isu sosioekonomi. Yang pertamanya, jurang sosioekonomi antara Bumiputera dengan bukan Bumiputera. Keduanya, jurang sosioekonomi antara Pantai Timur dengan Pantai Barat. Ketiga, jurang sosioekonomi antara masyarakat desa dengan bandar. Yang keempat, jurang sosioekonomi antara negeri. 8.2 Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru DEB. Yang pertama, akan meningkatkan taraf hidup rakyat. Dari luar bandar, tumpuan diberikan kepada penduduk miskin yang terdiri daripada petani, pekebun getah dan kelapa, nelayan, buruh dan penduduk kampung baharu. Usaha pembangunan dilakukan menerusi kegiatan gerakan koperasi yang sedia ada di luar bandar. Program yang dilaksanakan termasuklah penerokaan tanah baharu, bantuan peralatan pertanian, khidmat nasihat, subsidi benih dan baja, kemudahan kredit, pemasaran dan pusat kemajuan peladang. Untuk bandar, penduduk di bandar pula menghadapi kemiskinan disebabkan pendapatan yang rendah dan masalah perumahan. Usaha dilakukan oleh kerajaan untuk memajukan pelbagai jenis perindustrian dan perniagaan yang membuka peluang pekerjaan lebih banyak dan meningkatkan pendapatan golongan miskin pelbagai kaum. Golongan ini juga disediakan dengan kemudahan asas seperti pendidikan, bekalan air dan elektrik, jalan raya, bantuan beasiswa dan buku teks percuma,
makanan tambahan kepada kanak-kanak dan program rumah murah. Rancangan Buku Hijau. Rancangan Buku Hijau Peringkat Kebangsaan telah dilancarkan oleh Tun Abdul Razak Hussein pada 20 Disember 1974. Matlamat rancangan ini untuk menambahkan pendapatan rakyat dan pengeluaran bahan makanan supaya cukup untuk keperluan negara. Rancangan ini memberikan tumpuan kepada penggunaan tanah yang sepenuhnya, mengusahakan tanah dengan tanaman jangka pendek, perkebunan berkelompok, penternakan, pemasaran yang baik dan projek kecil yang lain. Peranan agensi kerajaan. Beberapa agensi kerajaan ditubuhkan untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi yang boleh menambahkan pendapatan rakyat dan membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak untuk semua kaum. Agensi ini juga memberikan bantuan dari segi peralatan, biji benih, kemudahan pinjaman dan khidmat nasihat. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia atau LKIM ditubuhkan pada tahun 1971 untuk meningkatkan taraf hidup nelayan dan memodenkan industri perikanan. Lembaga Beras dan Padi Negara atau LPN ditubuhkan pada tahun 1971 untuk mengawal selia sektor padi dan beras serta menstabilkan harga padi. Pada tahun 1994 dikenali sebagai Beras Nasional atau Bernas. Lembaga Pertubuhan Peladang LPP ditubuhkan pada tahun 1973 untuk membantu pekebun kecil, petani dan peladang yang terlibat dalam kegiatan koperasi. Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil, Perusahaan Getah RISDA ditubuhkan pada tahun 1973 untuk membantu dalam penyelidikan dan penanaman semula getah. Felda dan Pembangunan Tanah. Pembukaan tanah baharu untuk pertanian dilakukan secara teratur di bawah Felda. Penduduk luar bandar yang miskin dipindahkan ke kawasan Felda yang baru dibangunkan. Mereka diberi tanah seluas 10 ekar untuk diusahakan dengan tanaman kelapa sawit, getah dan rumah kediaman. Selain itu, terdapat kemudahan lain seperti klinik, sekolah, pengangkutan dan koperasi Felda yang dapat mengubah taraf hidup mereka. Felda juga menjalinkan kerjasama dengan kerajaan negeri bagi meneroka pembukaan tanah baharu untuk pertanian. Di Sabah, kerjasama Felda dengan Yayasan Sabah telah membawa kepada pembukaan Felda Wilayah Sahabat, Lahad Datu dan Felda Umas di Tawau. Felda juga mengadakan kerjasama dengan Sarawak melalui Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority SALCRA (SALCRA) untuk pembukaan ladang kelapa sawit. Skim peneroka Felda tidak hanya dikhaskan untuk membantu Bumiputera. Kaum Cina dan India juga diberi peluang oleh Felda untuk menjadi peneroka. Terdapat beberapa buah Felda yang menerima peneroka pelbagai kaum seperti di Felda Lurah Bilut, Pahang, Felda Keratung, Pahang dan Felda Sendayan di Negeri Sembilan. Abdul Razak Hussein, 2 dari kiri, meninjau perkembangan tanaman pokok getah di Felda Lurah Bilut, Pahang. Pembangunan wilayah. Program pembangunan wilayah ada 4, iaitu Lembaga Kemajuan Johor Tenggara, Kejora, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah atau Ketengah, Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara, Dara, Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan atau Kesedar. Urban Development Authority UDA atau dikenali sebagai Perbadanan Pembangunan Bandar ditubuhkan pada tahun 1971 yang berperanan dalam sektor pembangunan industri
dan pembangunan bandar baharu. Antaranya termasuklah pembukaan bandar baharu dan kawasan perindustrian di Bandar Tun Husin On di Ceras dan Bandar Baru Uda di Skudai. Pemilikan modal saham. Kaum Bumiputera ketinggalan dalam pemilikan saham syarikat perdagangan. Keadaan ini mewujudkan perbezaan dari segi taraf hidup dan jumlah pendapatan antara kaum Bumiputera dengan bukan Bumiputera. Usaha dilakukan untuk menambah pemilikan modal saham Bumiputera dalam sektor korporat bagi mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera MPPB melalui penubuhan Permodalan Nasional Berhad PNB pada 17 Mac 1978. Amanah Saham Nasional ASN dan Amanah Saham Bumiputera ASB dilancarkan untuk memudahkan kaum Bumiputera memiliki saham dalam syarikat berhad. Kaum bukan Bumiputera turut diberi peluang dalam pemilikan modal saham dengan pengenalan Amanah Saham Malaysia. Pengenalan Industri Kecil dan Sederhana IKS. Industri kecil dan sederhana merujuk industri pembuatan barangan menggunakan modal yang kecil dan tenaga kerja yang tidak ramai. Rakyat diberi peluang mengusahakan industri desa serta IKS. Usaha ini bagi memperbaik taraf hidup rakyat serta menambah daya pengeluaran dan pendapatan. Industri ini meliputi kraft tangan, makanan, pakaian dan inap desa. Antara IKS yang berjaya termasuklah Best Farm Corporation, Nurul Food Industry Enterprise, Ramli Food Processing Sendirian Berhad dan Faiza Marketing Sendirian Berhad. Pinjaman, insentif dan nasihat diberikan melalui Bank Bumiputera 1965, Perbadanan Nasional Berhad 1969, Bank Pertanian Malaysia 1969 yang kini dikenali sebagai Agrobank, Skim Pinjaman Khas Pertanian 1970 dan Amanah Ikhtiar Malaysia 1987. Hasilnya, muncul ramai usahawan muda yang dapat menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara. Pendidikan tenaga kerja mahir. Kerajaan mengambil langkah untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang mampu menampung keperluan dalam bidang pertanian dan perindustrian. Asas kepada latihan kemahiran ini diberikan sejak di bangku sekolah melalui mata pelajaran kemahiran hidup. Pendidikan menengah atas dibahagikan kepada dua jurusan, iaitu akademik dan vocational. Bagi memenuhi keperluan ini, sekolah teknik dan vocational, maktab perguruan teknik, politeknik, Universiti Teknologi Malaysia dan Universiti Institut Teknologi MARA ditubuhkan. Kursus kemahiran ditawarkan dalam pelbagai bidang untuk menampung permintaan terhadap tenaga kerja mahir. Kesannya, pekerja mahir dapat meningkatkan taraf hidup dan pendapatan melalui kemahiran yang dimiliki. Belajar membuat latihan kemahiran di Pusat Latihan Teknologi Tinggi EdTech Shah Alam, Selangor. Pelajar jurusan kemahiran tekun mendengar penerangan daripada tenaga pengajar. Jangan lupa like, share dan subscribe nak. Terima kasih.